Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ruhita ya. Okey, ini adalah kita punya personal coaching dan saya akan ceritakan apa yang ada dalam tarikh lahir puan, tarikh lahir cik. Okey. Yang pertama sekali kita cek dekat sini dulu, nombor asas 4. Okey. Nombor asal 4 sama macam coach jugalah. Coach pun asal 4 juga, yang bermaksud ilmu dan perancangan. Satu orang yang seorang yang sukakan ilmu dan dia rajin merancang. Kalau tak sedar, kadang-kadang tak sedar kita ni jenis orang yang merancang kan. Dan kita pun memang jenis orang yang suka menelaah, mendengar dengan tekun, yang jenis agak nerd, yang kurang romantik. Tu karakter orang 4. Okey, dia punya kewangan pula. Kewangan dia adalah kewangan 3 yang bermaksud kewangan duit cepat keluar. Dan boleh kata pendek cerita, kewangan bocor. Macam tu. Okey. Kewangannya bocor. Tu senang. Dia punya tingkatan dia. Okay, dan 4 ni adalah elemen kayu dan warna aura yang sesuai dipakai. Ini untuk pakaian. Coklat, kuning, beige. Okey. Okey, kita tengok ada tak nombor cermin. Okey, nombor cermin kat sini. Okey. Allah. Jadi bermaksud bila nombor tak sama, bermaksud tak ada nombor cermin lah. Nombor cermin ni dia fungsi dia ataupun kelebihan dia mudah dikenali orang, terkenal. Orang yang terkenal biasanya ada nombor cermin. Jadi kita tak ada, maksudnya kita tak adalah yang kita tak terkenal sangat lah kan. Kalau nak terkenal, nak famous cepat, kena berkawan dengan orang yang dah famous. Okey, seterusnya coach terus kepada potensi bisnes yang sesuai. Okey, mulakan dengan 4. Kita mulakan dengan elemen lah. Okey, elemen kayu. Elemen kayu. Okey, apakah bisnes yang ataupun pekerjaan yang sesuai dengan elemen kayu? Jadi yang paling sesuai dengan elemen kayu ialah elemen yang dikuasai oleh kayu. Elemen yang dikuasai oleh kayu, yang mana kalau depa ni berlawan, kayu ni menang. Macam tu. Jadi kayu dia menguasai tanah. Dia menyerap mineral daripada tanah. Dan kayu juga dia menguasai air. Dia menyerap air dan kalau pokok tu kan diserap air dan pokok tu dia elok naik lah. Jadi bisnes yang dikuasai oleh kayu ialah tanah dan air. Okey, apakah jenis-jenis contoh-contoh bisnes yang berkaitan dengan tanah ni? Ni kira bisnes yang paling ataupun pekerjaan yang paling okey lah. Paling masyhur, paling okey dan paling selesa dengan kita punya jiwa kan, sebab kita menguasai dia. Sebab kayu ni dia menguasai bisnes tu. Dia ada bisnes juga yang dikuasai dan yang mana kita dikuasai oleh bisnes. Kita jadi hamba pada bisnes. Ada juga. Bila kita buat ikut cara melalui metabilik ni, yang kita menguasai elemen, kita menguasai elemen lain. Jadi kita tak terbeban sangat, masa tak banyak sangat, dengan hasilnya yang agak lumayan. Okey. Contoh macam bisnes berkaitan hartanah adalah hartanah, jual tanah, jual kebun, broker tanah, pertanian, lepas tu pertanian lagi, peternakan, berkaitan dengan tanah, pakaian pun berkaitan dengan tanah, jahitan. Okey, yang kedua tadi adalah air. Bisnes bisnes berkaitan dengan air, macam jual air balang. Pasal malam kan orang jual air balang. Lepas tu minyak wangi, produk-produk kecantikan dan kesihatan yang jenis cecair, ubat-ubatan yang jenis cecair, apa-apa saja yang berkaitan dengan air, cecair. Okey. Dan juga boleh juga buat bisnes yang berkaitan dengan kayu juga, tapi bukanlah dia adalah bisnes yang paling sesuai.
Dia kira bisnes yang sesuai je lah. Boleh lagi, masih boleh lagi. Kayu mesti berlawan dengan kayu lagi. Okey, contohnya perabot, jual buku, apa lagi yang dia buat dari kayu? Apa tu, servis, apa tu, state, tanam tanaman pokok bunga kan. Tu kait dengan kayu Okey, selesai 4 elemen. Jadi take note lah, ambil buku, ambil pen, apa yang aku cerita tadi tu, tulis. Okey, kayu ni apa dia menguasai tanah dengan air. Apa dia tanah, apa dia bisnes tanah, apa dia bisnes air, dan apa juga bisnes kayu. Okey, seterusnya kita pergi kepada nombor asas 4. Okey, 4 ni bermaksud ilmu dan perancangan. Jadi kita juga boleh menggunakan nombor asas punya maksud ni, fungsi nombor 4 ni untuk bisnes kita. Contohnya ilmu kan, kita boleh buat sesuatu jualan ataupun bisnes yang berkaitan dengan ilmu. Macam coach dulu, ni cerita pengalaman lah pengalaman coach dulu buat delivery makanan, bisnes makanan, jual masak-masak daripada rumah hantar ke orang. Jadi bila coach dah belajar matematik ni, coach dapati bisnes tak sesuai. Ni cerita pasal apa tu, bisnes yang menguasai kita ni. Cerita dia bisnes yang menguasai coach. Bisnes yang coach buat adalah api, iaitu makanan, dan coach adalah asas 4, kayu. Jadi api ni dia menguasai kayu. Api ni dia bakar kayu, kita jadi lemah. Kita terpaksa jadi hamba pada bisnes tu. Dan masa sangat panjang kan. Balik kerja pukul 3, start masak apa semua tu sampai pukul 2 pagi. Dia kira-kira dekat 11 jam. Belum kerja hakiki pagi tu lagi kan. Kerja saja kan. Penat. Tapi hasil dia tak seberapa kan. Dalam 30 ke 100 macam tu sehari. Kalau kata dapat 30 je hari tu kan, sekali beli pampers habis dah. Pampers lebih kurang 30, dekat 30 29 kan. Habis satu pack tu dah clear dah. Habis. Tak ada nak kumpul apa? Nak kumpul modal balik untuk esok kadang macam tu. Jadi bisnes tu memenatkan kita. Sebab kita berlawanan dengan dia. Jadi apa coach buat? Macam mana nak mengubah supaya mengikut kaedah matematik, fikir, coach beralih kepada coach tak cari bisnes lain, tapi beralih bisnes yang masih sama, tapi ubah sikit je tune dia tu. Jadi coach tak tempat ilmu, fikir apa kaitan ilmu dengan bisnes makanan aku ni. Bisnes delivery makanan, spaghetti, meatball, apa semua tu lah. Jadi coach buat apa? Coach menjadikan dia sebagai bahan ilmu. Jual apa tu, daripada delivery terus tukar kepada bahan ilmu. Coach jadikan dia sebagai ebook, resepi. Dan coach buat juga ebook berkaitan macam mana nak buat delivery. Panduan untuk buat delivery makanan. Tu 3-4 tahun lah. Sekarang ni dah ada website coach, www.businessmakandelivery. Tu dah masuk ada website dah. Jadi semua pengalaman coach cerita dalam tu. Kemudian apa tu, sekali resepi yang coach buat delivery pun semua coach dah tulis masuk dalam komputer, type apa semua tu, jadilah ebook. Jadi apa beza dia? Sangat jauh beza kan. Jadi apa, bila coach jual ebook minggu yang pertama kan, aku ada cerita dalam video kan, dalam video kat YouTube coach ada cerita pasal ni kan. Minggu pertama coach buat ebook kan, RM600 untung bersih. Ebook ni tak modal kan, modal dia tak ada modal apa, cuma dia modal kita sekali je, penat waktu kita naik tu je. 2 bulan masa coach buat delivery tu, 2 bulan pertama tu sambil-sambil buat delivery, balik pukul 2 pagi, pukul 1 pagi, mengadap punya laptop, lepas tu type kan. Pukul 3-4 pagi baru tidur.
Pukul 6 bangkit pula kerja kan. Macam tu. Sebab nak kita punya nak siapkan cepat kan. Tapi 2 bulan jugalah nak siapkan ibu tu. Jadi nampak tak macam mana kita nak tune tukar kepada daripada nombor asas apa daripada kita punya bisnes yang tak sesuai kepada jadi yang sesuai. Macam tu lah. Tu kegunaannya nombor asas 4 ni. Okey, yang seterusnya coach nak cerita dekat pola pula. Okey, pola ni ni ada senarai pola, ada 13 pola. Okey, mula-mula coach tengok dulu mana yang paling kerap berulang. Yang berulang itulah yang kuat. Okey. Potensi yang kuat ataupun bakat yang paling kuat. Okey, kat sini ada pola namanya pola mamak 876. Okey, kemudian ada pola outstation. Kemudian ada pola pelaris. Kemudian ada pola 339 ni. Pola berkaitan kontrak tak salah. Ataupun kalau tak kontrak, pola yang berkaitan dengan pelaburan. Nanti kita tengok balik. Kemudian ada pola berkaitan dengan suara. Banyak bakat kat ni. Kemudian ada pola berkaitan dengan pelaburan. Okey. Itu. Okey, yang mana coach tak bulatkan tu adalah pola yang bukan berkaitan dengan bisnes lah. Dia lebih kepada karakter kita, kita punya emosi kita, kita punya mungkin kita punya fizikal kita, atau perangai kita, atau kekurangan kita kat situ. Okey, yang berwarna 876 ni adalah pola amanah. Kalau kita tengok Klasik Iskandar 786. 7 tu masuk orang ramai, 8 ni sibuk ataupun tanggungjawab, 6 tu dapat duit. Okey. Dia nak orang ramai masuk dalam kedai dia, sibuk dalam kedai dia tu, dan di akhirnya dia dapat duit. Tu. Iskandar 786. Kalau perasan banyak kedai-kedai mamak macam tu. Jadi sama juga dengan puan, dengan cik yang ada pola macam ni, jenis orang yang orang boleh harap kata. Bos-bos suka bayar kerja lah ni. Kalau ada orang ada pola ni, dan kita pula bila kita dah ada pola ni, kita sanggup dan kita boleh menerima apa saja tugas. Dan tapi di akhirnya kita akan dapat keuntungan. Contohnya kalau bos selalu bayar kerja, orang lain duk relax je. Tapi bos selalu percaya ke kita, dia bagi je kita kerja. Dia bagi buat ni, bagi tu. Tapi di akhirnya kita akan dapat keuntungan. Kita mungkin akan dapat anugerah ke, APC ke, akan naik gaji ke, akan dapat dapat orang belanja ke, dia macam tu. Okey. Dia pola amanah. Okey. Itu dia punya, kalau kata bisnes berkaitan amanah dengan kewangan. Macam tu. Bendahari, jaga duit bank. Okey lah. Seterusnya 729 adalah pola pelaris. Pola pelaris ni memang kalau kata orang yang belajar matematik ni memang teringin nak ada pola macam ni. Sebab apa? Sebab pola pelaris ni dia penarik. Dia menarik orang ramai ke arah kita. Kita boleh test tengok. Kita duduk kedai-kedai makan ke mana yang kosong tu, kita duduk saat lama-lama kedai tu makin lama makin ramai orang. Dia punya aura 729 tu yang ada kat kita tu menarik orang ramai ke kawasan situ. Jadi bisnes tu untuk 729 ni benda yang bisnes yang orang boleh nampak kita lah. Macam takaful, insurans, ataupun kita jual-jual jadi cashier ke, jual di pasar malam ke, yang mana kita ada kat situ kan. Ataupun buat live video ke kan. Orang tengok kita. Okey. MLM ke kan. Betul-betul yang macam tu lah yang kira jumpa orang ni. Okay, seterusnya pola 156. Yang sini 156 ni bermaksud pola outstation. 1 ni seseorang, 5 ni pergerakan, perubahan, dan 6 ni kejayaan.
Seorang yang dia mengubah dia ataupun dia travel ke tempat lain ataupun dia buat kerja tempat lain dan di akhirnya dia dapat keuntungan. Dia dapat duit. Jenis bisnes yang macam ni macam bisnes yang di low cost lah. Macam contoh orang buat takaful ke kan, dia pergi jumpa customer dia kat tempat-tempat jauh-jauh kan, ataupun dia ada jual tanah ke kan, hartanah ke kan, pergi jumpa klien dekat negeri tu kan, tempat-tempat tu tertentu di luar kawasan, jumpa semalam ke kan. Tapi tugas dia kena bergerak kan, mesti tugas dia kat luar kawasan. Okey, seterusnya pola 663 ni. 663 ni kalau tak salah coach, kita check balik 663. Kena confirm balik. Okey. Ni sini 663 duit masuk tapi keluaran cepat. Ini bermaksud pola ni ada pola pelaburan. Maknanya Aceh ni ada kelebihan untuk melabur. Seorang pelabur yang bagus lah. Saham ke, pelaburan-pelaburan yang mana yang patuh syariah, kalau boleh. Okey. Dan kena berhati-hati lah. Sebab orang melabur dia kira nak relax je kan. Nak kira nak masuk tu nak goyang kaki je. Tapi kena berhati-hati. Bila nak cari pelaburan kena berhati-hati. Kena bincang dengan pasangan. Okey, satu lagi tu 887 rasa tekan dengan orang ramai. Ni tu karakter lah. Yang mana kau tak boleh tu 887. Nasib rasa tertekan dengan orang ramai. 663 tadi sama. 279 tu pelari. 876. Ni pola tadi tu. Yang pola mamak. Okey, yang ni 562 339. Okey, kerja 9 ni suka buat kerja yang singkat atau jangka pendek. Jenis bisnes ni bisnes yang jenis kontrak lah. Kerja yang ada masa. Okey, kata contoh kontraktor lah, katakan kerja ni dia ada masa setahun lah. Kira sesuai lah dengan bisnes macam tu. Dia ada masa. Habis setahun habis lah. Okey. Okey, lain-lain tu 167 duit bagi orang, perlu cari wang sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Ni karakter lah. 562 takut kena tipu tapi kena tipu, kena kod. Badan yang bawah sekali 339 orang yang kerja. Apa lagi? 339 tadi kita cerita dah. Pola kontrak 764 duit bagi orang untuk dapatkan ilmu. Okey, satu karakter yang bagus. Okey, 742 berkongsi ilmu, penyampaian ilmu menggunakan suara. Ni karakter. Nampak tu duit tukar pada ilmu untuk diri sendiri. 123 tadi. Ni pola cikgu ni. Ada suara yang bagus, suara yang sedap. Boleh menyanyi, boleh nak buat marketing, boleh nak nak buat live ke apa ke kan, boleh. Dia ada kekuatan dari segi suara. Jadi cikgu dia mencarah, jadi motivator. Okey, itu saja yang coach dah cerita dah. Setiap nak buat pola-pola ni kat sini pun dah boleh baca. Okey. Seterusnya coach nak tunjuk sikit pola-pola yang berkaitan dengan masalah kewangan. Okey, dah lalang dah, kita sambung terus. Okey, Telegram. Tak apa, aku ambil balik ni. Jumpa dah. Okey. Yang berkaitan dengan masalah kewangan, pola-pola yang berkaitan dengan masalah kewangan. Bila kita kalau katakan ada pola macam tu, maknanya kita kalau tak berlaku kat atas diri kita lagi, kita berhati-hatilah. Kalau dah pernah berlaku, dah pernah terjadi, kita gunakan tips-tips yang coach akan share nanti sebagai bahan bacaan untuk diambil tindakan lah. Kita perbaiki benda tu balik. Okey, yang pertama ada pola 67. Yang pola ni bagus sebenarnya. Ada pola sedekah.
Duit bagi dekat orang. 6 tu duit, 7 tu orang ramai. Duit tu bagi ke orang. Jadi kekurangannya bila kita terlampau banyak bagi ke orang. Kita tolong orang ni, tolong orang tu. Jadi kita rajin tolong, dan akhirnya di rumah kita tu tak tertolong. Kita tak mampu untuk menolong diri sendiri. Tu masalah dia. Okey, yang menyebabkan jadi masalah kewangan. Okey, seterusnya ada pola 74. Okey, 74 ni adalah pola hutang. Okey. Senang dapat hutang. Kalau kata mohon loan tu biasanya mudah dapat lah. Dan dia punya kekurangan dia, susah nak menyelesaikan, ambil masa yang sangat lama untuk settle dia punya hutang. Tu. Ini pola berkaitan hutang. Kemudian ada pola 72, 70. Okey, ada lagi tak? 186. Okey, tak ada dah, itu saja. Maknanya tak kena berhati-hati dari segi hutang lah kan. Hutang dengan orang, hutang tu kat cara penyelesaiannya. Yang pertama, kita kena ada side income yang lebih. Yang keduanya, kita kena bagi seawal boleh. Sebelum diminta hutang tu, kita dah bagi siap-siap lah. Okey, bagi nombor kereta pula, korang tinggal bagi ke apa tu? Apa tadi ya? Okey, bagi 67 tadi tu, yang masalah kewangan 67 tu, caranya kita kena berbincang. Nak bagi ke orang duit ke, pasangan ke, apa tu, nak bagi dekat orang lain ke, kita bincang dengan pasangan kita kan. Kena bincang. Okey, supaya terkawal lah kan. Nanti mungkin kita bagi kat orang, kita beritahu kat orang tu boleh nasihat kita kan, ataupun pasangan kita kan akan bagi nasihat. Okey, jangan bagi banyak ni, bagi macam ni boleh, tapi jangan terlalu banyak kan, macam tu lah. Okey. Jadi satu lagi sini, kat sini lah ada pola, namanya pola 73 adalah pola berkaitan dengan pola masalah pelanggan tak setia, macam tu. Okey, pelanggan tidak setia. Kalau kita berniaga ni, kita tak dapat repeat order dengan dia, dengan pelanggan kita. Tu cuma energy lah. Energy 73 ni macam tu. Okey. Jadi macam mana cara dia kita nak mengelakkan daripada pelanggan kita lari. Kalau kita ada bisnes, pelanggan kita lari, kita kena menyediakan itulah, menyediakan hadiah kan, buat kad royalty ke kan, ada special gift birthday ke, macam itulah lebih kurang, bagi customer kita tu kekal dengan kita. Okey, ada lagi tak? Okey, tak ada dah. Okey, itu sajalah sesi personal coaching yang kita. Yang pertama berkaitan dengan pola nombor asas kewangan. Kemudian berkaitan dengan elemen kayu, elemen aura. Okey. Dan seterusnya tadi cerita bab pola, bisnes-bisnes sesuai. Okey. Dan di akhirnya aku cerita pasal masalah kewangan. Okey. Yang pertama tadi pasal pola. Aku cuba ulat dulu. Okey, masalah sekarang 67, 74, 73. Okey. Dan nombor asas ataupun kod kewangan kita sendiri pun adalah satu masalah kewangan buat kita. Okey.
Jadi caranya kita nak elakkan daripada kebocoran kewangan kita ni, kita bocorkan tempat yang sepatutnya. Dia bocor juga, tapi kita bocorkan tempat yang betul. Maksudnya kita bagi tekah, tekah di masjid, macam tu kan. Tekah di masjid kan, tapi berpada-pada lah nak bagi tekah supaya tak terbeban, tak menjadi 67 tadi. Okey. Okey, itu sajalah penerangan coach berkaitan dengan tanda lahir puan. Semuanya okey, tak ada yang tak okey. Mana-mana tanda lahir pun semua okey. Cuma bakat yang coach dah cerita tadi tu boleh digunakan, boleh digunakan untuk bisnes kita. Tak kira nak guna untuk nombor asas ke ataupun nak guna kewangan kita. Tengok mana yang sesuai. Kalau bisnes sesuai dengan tanah, makanya maka dia sesuai lah kan. Okey, okey. Coach dah melalui banyak sangat ni. Okey, itu sahaja. Lepas ni video yang berikutnya adalah berkaitan arah kejayaan. Okey, dan coach akan cerita sikit tentang nombor telefon. Okey. Itu sahaja. Assalamualaikum. Oh.